Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang adab terhadap alam sekitar. Sebelum kita masuk pada adab, kita nak tahu apa itu alam sekitar. Alam sekitar ialah semua sumber alam seperti sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Dalil yang berkaitan kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh manusia ada dalam surah Rum ayat ke-41 yang bermaksud telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalil ini jelas mengatakan bahawa semua perbuatan dan kerosakan dilakukan terhadap alam sekitar disebabkan oleh manusia sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah alam sekitar kita tidaklah begitu terjejas. Sekarang ni kita dilanda oleh satu penyakit yang dinamakan sebagai COVID-19. Maka dengan itu aktiviti manusia terhadap alam sekitar pun berkurangan. Ada juga dalam kajian yang mengatakan bahawa lapisan ozon kita sekarang ni semakin baik dan udara alam sekitar sekarang pun lebih baik daripada sebelum ni. Antara adab kita terhadap alam sekitar yang kita boleh lakukanlah. Yang pertama dia adalah mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang ataupun kenderaan. Yang kedua adalah mengurus aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pempecahan secara sistematik dan terkawal seperti pembuatan sampah dan sisa kimia secara terbuka. Yang ketiga dia adalah mengawal aktiviti perlembagaan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Apabila banyak perlembagaan pokok, maka habitat seperti haiwan-haiwan yang duduk di hutan sana dia pun terjejas tempat tinggal mereka tu. Hudud. Dari segi bahasa, hudud bermakna had atau batasan. Dari segi istilah pula, ia bermakna ukubah atau hukuman siksa dunia yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta wajib dilaksanakan sebagai hak Allah. Hukuman hudud tidak boleh dipindah atau diubah, yakni mandatori atau wajib dilaksana terhadap pembuat jenayah, serta kesalahannya tidak boleh diampuni oleh manusia sama ada ia mangsa jenayah, warisnya atau masyarakat sekeliling. Hudud ialah sebahagian dari fiqh jinayat, yaitu undang-undang hukuman terhadap pelaku jenayah dan dilaksanakan terhadap pelaku curian, rompakan, zina, qazaf, peminum arak dan murtad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun." Yang bermafhum, itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat ke-229. Sebagai contoh, hukuman hudud yang dikenakan terhadap pencuri yang telah disabit kesalahannya ialah memotong tangannya. Seperti mana firman Allah, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Jadi pada malam ini saya akan menerangkan sedikit secara ringkas mengenai komunisme. Jadi apa yang dimaksudkan dengan komunisme? Komunisme adalah ideologi politik dan struktur sosioekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas dan tanpa negara berdasar